Masa untuk kita bincang Boba Galaxy musim 2 isu 21. Aloha, Assalamualaikum Sifu Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din, Alhamdulillah Allah berikan kesihatan untuk Abang Din buat video berkenaan dengan isu 21. Yes, spoiler alert. Pokoknya sebab video ni adalah spoiler review untuk Boba Galaxy musim 2 isu 21 yang ada dekat tangan abang ni, iaitu cahaya di sebalik awan. You know, abang suka tajuk ni, abang suka muka depan ni, but I think like dalam Akbar Raju ni keseluruhannya, my favourite muka depan is I think muka depan isu 19. Itu favourite abang. But this is nombor 2 lah. I like it very much. Thank you Monster. So dalam video ni abang akan bincang semua perkara yang abang rasa menarik dan penting dalam keseluruhan cerita, dan nanti esok baru abang akan cerita lebih berkenaan teori apa yang abang rasa akan berlaku. So korang nak tahu apa yang pandangan abang tentang sneak peek dan sebagainya, korang kena tunggu esok. Alright, untuk hari ni kita just bincang berkenaan isu 21 dululah. Okay, benda-benda yang abang rasa menarik lah. Sebelum kita mula, abang nak pesan kepada semua yang mungkin first time jumpa channel ni, untuk subscribe. Okay, subscribe ke channel Sifudin. Abang Din memang buat video macam ni setiap kali komik baru keluar. Okay, abang buat non-spoiler review yang korang boleh tengok dekat sini. Okay, atas ni non-spoiler review. Lepas tu ada ni spoiler review. Esok ada teori. Biasanya abang juga akan buat giveaway untuk isu-isu baru-baru. So subscribe, ianya percuma. Terima kasih banyak-banyak sebab subscribe abang kepada yang dah subscribe. Jom kita mula bincang berkenaan isu 21. Benda pertama yang abang nak bincang adalah serangan sopan. Okay? Serangan pertama yang kita dapat daripada sopan iaitu hembusan angin sopan. So hembusan angin sopan ni basically sopan gunakan dia punya kipas tu, dia hembus angin, dan bila kena hembusan dia, semua orang yang terkena tu diorang jadi tenang. Okay? Yang tengah marah jadi tenang. Okay, dan abang rasa ini berkaitan dengan Jif Cik Anas lah, sebab Jif Cik Anas adalah orang yang main kipas. So abang rasa ini adalah apa yang Cik Anas cuba sampaikan daripada Jif tersebut untuk isu 21. By the way, kita dah ada Jif untuk isu 22. Kita akan bincang pasal Jif tu berkenaan dengan sneak peek sekali semua esok. Okay, so abang rasa kuasa ni sebenarnya bukan kuasa biasa. Okay, kalau korang biasanya kalau korang tengok kuasa macam ni, korang bayangkan Boba basically ada kekuatan untuk guna mind control lah, nak buatkan orang rasa tenang, gunakan kawal diorang punya pemikiran. Tapi abang rasa korang salah, sebab abang rasa Boba gunakan something yang dipanggil aromatherapy. So abang rasa siapa-siapa yang hidup lebih daripada 10 tahun, mungkin korang pernah dengar perkataan aromatherapy, sebab ada dekat shampoo lah, ada dekat sabun cuci badan lah, apa semua ada aromatherapy. Benda yang buatkan kononnya kita rasa tenang. Abang tak tahu lah, abang pernah guna sabun-sabun ni tapi macam tak tenang, biasa-biasa je kan. So bau-bauan yang boleh buat kita rasa macam tenang. So that is aromatherapy. Kenapa abang cakap macam tu? Sebabnya Kuali ada tegur. Kuali cakap baunya wangi. Okay, angin sopan tu bau dia wangi. So it's not mind control, but it's aromatherapy, which is very very interesting. Boba ada kekuatan, ada kuasa yang basically boleh serang menggunakan kimia lah, menggunakan bahan kimia. So there is like boleh jadi macam bio warfare lah. Okay, Boba boleh gunakan tu. Abang nak tengok lagi serangan-serangan Boba lepas ni yang menggunakan side ni. Okay, biasanya Boba serangan semua physical, but this one is not physical. Dia basically macam kawan yang dapat digunakan bau. So basically aromatherapy lah. Memang aromatherapy, orang tengah marah jadi tenang, is aromatherapy. Boba gunakan aromatherapy, which is very very unique. Satu benda yang abang tak rasa Boba pernah buat. Boba pernah buat ke? Boba tak pernah buat. Abang tak rasa Boba pernah buat. So very interesting. Lepas tu bila kita baca sikit, kita sampai ke muka surat 8. Okay, dekat muka surat 8 ni, kat sini adalah sneak peek yang kita dapat daripada isu yang ke-9, isu yang ke-20 lah. So sneak peek ni tapi berbeza sikit. Sneak peek ni dengan apa yang ada dekat final buku, apa yang ada dekat isu 21 berbeza. Sneak peek isu 20 dengan isu 21 berbeza. Most ada mungkin ada buat sedikit edit lah. Ada sedikit perbezaan, but it's still sneak peek. Right, seterusnya muka surat 11, kita akhirnya dapat jumpa dengan villain utama untuk Akbar Raju, iaitu Pak Pato. Abang dah cakap Pak Pato sas daripada video spoiler review isu 18, dan abang basically confirm abang punya teori bila abang buat video teori Pak Pato pada pertengahan bulan Julai.
Yes, pertengahan bulan Julai abang buat video tu dari Pak Pato, dan apa je abang cakap dalam video tu, basically dalam 70% benda yang abang cakap berkenaan Pak Pato dalam video tu jadi kebenaran, jadi betul. Yeah, I'm flexing right now, like my theory is like 70% of that video betul-betul jadi. So yeah, Pak Pato adalah main villain untuk arc ni. Itu satu teori betul. Okay, abang cakap Pak Pato adalah orang jahat utama. Kemudian abang juga ada teorikan kenapa Pak Pato jadi macam ni. Sebabnya Pak Pato ada kena-mengena dengan Logan Kemilau. Pak Pato ni businessman, abang cakap dalam video tu. And I'm right, Pak Pato dah cakap ini semua business. Very good. Seterusnya kita dapat tengok satu lagi serangan Bobo Boy Sopan, iaitu serangan gerakan cahaya Sopan. Abang mungkin tak letak gambar kat sini, abang nak korang baca sendiri. Serangan cahaya Sopan ni nak menunjukkan kelajuan kuasa Bobo Boy, kelajuan Bobo Boy Sopan. Dan abang rasa dia sangat-sangat laju lah. Dia basically macam dapat menghentikan masa dengan kelajuan dia. I mean, yeah, sure, kelajuan cahaya lah. Kelajuan cahaya, so betul. Bobo Boy Sopan sangat laju. And I like it bila dia buat je serangan ni, dia punya background tu warna biru, and then like Bobo Boy jadi warna kuning, menunjukkan Bobo Boy laju lah, cahaya kan warna kuning. Kita pergi semula ke Pak Pato, okay, di mana Pak Pato cakap dengan semua orang yang dia yang jual senjata-senjata yang ada pada Mas Gardu dengan Panglima Yanari tu. Dan obviously benda ni semua abang dah cakap lah sebelum-sebelum ni memang kerja Pak Pato, dan dia menggunakan dia punya kuasa minda, kuasa minda untuk menghancurkan senjata-senjata tersebut lah. So benda ni pada abang menarik sebab dia ada kena-mengena dengan Power Sfera. Kejap lagi kita cerita pasal Power Sfera tu. Buat masa ni kita cakap dekat sini dulu. Dia gunakan Power Sfera, dia punya kuasa lah, untuk hancurkan senjata tu, which is very interesting. Sebab lepas ni kita bincang lagi. Jom kita pergi ke tempat lain dulu. Kemudian kita dapat tengok combo Y and Y. Kalau korang nak tahu combo ni macam mana, korang boleh pergi tengok dekat Shopee. Shopee tak ada gambar dia, ataupun korang baca lah sini, korang tahu apa yang berlaku. Dan kemudian kita juga dapat tengok Yanari dan Gardu akhirnya bersatu sementara untuk kalahkan musuh mereka, iaitu Pak Pato lah. Dan ini pun basically benda yang abang cakap Yanari dan Gardu akan bersatu untuk kalahkan Pak Pato, musuh mereka yang sama. Abang cakap dari awal lagi, and like it happened. It's easy dub. Lepas tu kita pergi ke panel ni, ke Musrat 23. Kita dapat tengok satu panel yang menarik di mana semua main character kita bersama Yanari, bersama Gardu, Dr. Roka, semua berdiri dalam satu posing yang heroic macam ni. I love it. This is my favourite panel of the issue lah. Abang rasa banyak panel lain yang cantik dari pandangan mata, but this one is the most, I think, paling cool sekali. So abang memang suka panel ni lah. My favourite panel of the issue. Kemudian kita dapat tengok yang kipas tu berubah jadi keris. Ini pun abang dah cakap lama, kipas tu akan berubah jadi keris. Dari first time kita tengok lagi kipas punya kuasa, kita dapat tengok kipas kan. Dari first time abang tengok kipas, abang cakap kipas ni akan jadi keris. Again, I don't know what to say, bro. On point, okay, on point. I've been on point. And then satu lagi benda yang Sopan buat masa selepas dia berubah jadi keris ni, dia minta maaf. Dia kata, maafkan tuan hamba, okay, sebab nak buat serangan ni. And again, I said it, Sopan akan minta maaf sebelum dia buat satu serangan. It happens. It's easy. Okay, lepas tu kita dapat tengok babak yang best gila. Abang tak akan tunjuk kat korang babak-babak ni, korang kena baca sendiri. Babak ni di mana mereka suruh Bobo Boy pergi kalahkan Pak Pato, dan setiap orang-orang yang ada dekat situ semua bantu Bobo Boy. Fang dengan Dr. Roka buat combo, lepas tu Ying dengan Yaya bantu Bobo Boy, lepas tu Yanari yang Gardu bantu Bobo Boy, Gopal dengan Kuali bantu Bobo Boy untuk pastikan Bobo Boy dapat pergi ke Pak Pato. So it is like scene ni macam style scene dalam One Piece. Abang tak cakap, ni Encik Anas yang cakap, okay. Yeah, still abang terfikir tau sini macam apa pernah tengok sebelum ni. Yes, sebenarnya dalam One Piece dan juga dalam Bobo Boy Galaxy musim 1 episod 24. Okay, sebelum Bobo Boy nak pergi serang Wargoba tu, kawan-kawan dia tolong dia, macam kawan-kawan dia elak bila Wargoba serang, diorang lawan dengan serangan Wargoba tu, dan akhirnya Bobo dapat serang Wargoba tapi fail kan pada awal-awal. Itulah benda yang lebih kurang sama, and I love it. I love this. Kemudian pada muka surat 30 kita dapat tengok kemunculan keyboard buat kali pertama. Yes, Power Sfera baru dalam arc ini, nama dia keyboard. Abang tak tahu kuasa dia apa, but I guess kuasa dia adalah kuasa untuk kuasa untuk mencipta, membina ataupun menghancurkan, mengawal sesuatu perkara yang ada link dengan key dia. Okay, yang atas kepala Pak Pato tu, okay, ada key tu. Selagi ada key tu, benda tu dia akan kawal benda tu. Dia boleh
boleh cipta balik atau boleh hancurkan. Seperti yang kita tengok, dia hancurkan senapang yang diberi kepada Yanari dengan gardu. Kemudian robot-robot yang dah hancur pun dia boleh satukan balik. So sebab dia ada connection dengan ki tu. Abang rasa itulah kuasa dia. Abang tak boleh jadi lebih spesifik. Satu hari nanti harap Monster akan bagi kita benda lebih spesifik. Bercakap pasal keyboard, sebenarnya ada satu kesilapan yang berlaku pada muka surat 26. Kita nampak Pak Pato. Lepas tu Pak Pato ni dia dah buka dah dia punya scarf dan kita dah nampak keyboard. Tapi sebenarnya pada muka surat 30 baru Pak Pato reveal keyboard tu. Sebenarnya ada kesilapan kat situ. Okay? 26 kita dah nampak keyboard tapi kita tak benda tu satu kesilapan. Dan kemudian muka surat 27 tak salah abang, Pak Pato punya kepala dah tertutup balik. 28 tertutup, 29 tertutup. Muka surat 30 baru Pak Pato buka. Okay, so masa 26 tu kita dah nampak dulu tapi so ada sedikit kesilapan lah. Okay, but like just tak apalah, kesilapan sikit. Abang perasan, tak tahu korang perasan ke tidak. Korang perasan ke tidak, komen dekat bawah. Lepas tu kita dapat tengok kemunculan robot Mas Mawaiz dan juga Panglima Parapi. Satu lagi teori abang yang spot on. Abang dah cakap benda ni akan berlaku pada video teori Pak Patu abang, and I am right again. Yes, Bobo Boy kena lawan dengan dua karakter ni lah, robot-robot Panglima Parapi dan Mas Mawaiz. Menurut Pak Patu, dua robot ni ataupun sebuah robot-robot tu sebenarnya adalah ciptaan hasil daripada logam kemilau. Abang rasa logam kemilau ni dia bukan logam yang mahal sebab dia orang suka tengok ke apa, no. Abang rasa dia mahal sebab dia punya penggunaan dalam bidang ketenteraan, okay? dalam membuat senjata. Abang rasa logam ni dia sangat-sangat fleksibel dan sebab itulah Pak Patu boleh gunakan logam ni untuk buat macam-macam benda. Dia boleh buat robot yang hampir sama kuat dengan Mas Mawaiz dengan Panglima Parapi yang sebenar, dan juga dengan menggunakan logam ni dia boleh macam buatkan karakter ni ada kuasa elemental juga. Okay, so it's very very nice. Logam ni sangat-sangat bagus, sebab itulah abang rasa dia sangat-sangat berharga. Dan basically dekat sini itu yang Pak Patu cuba nak sampaikan, yang Monster cuba nak sampaikan kepada kita. Logam kemilau ni dia sangat fleksibel dan dia sangat kuat pada masa yang sama. Abang boleh kaitkan logam ni, abang boleh samakan logam ni dengan macam Vibranium. I think I said Vibranium dalam ni. Vibranium daripada Marvel Universe. Kalau korang tak tahu, cerita sikit pasal Black Panther. Kalau korang tengok filem Black Panther, dia ada satu logam yang buatkan Wakanda tu terlalu maju kan, sebabnya logam tu Vibranium. Okay, Vibranium punya teknologi yang buatkan Wakanda terlalu maju. Okay, Captain America punya shield tak boleh hancur. Susah, memang tak pernah hancur kan? Lawan dengan Thanos last tu baru hancur kan. So like Captain America punya shield tu pun diperbuat daripada Vibranium. So Vibranium ni kira macam besi yang ringan tapi sangat-sangat kuat. Dia sangat susah untuk dikalahkan lah. So macam itulah mungkin logam kemilau ni mungkin benda yang sama. Lepas tu kita juga dapat Feng ada sebut tentang tempat training, okay, tempat latihan Panglima Parapi dengan Mas Mawaiz, okay, yang tempat bawah gunung yang kita jumpa pada isu 19, isu 20 kita tengok tu. Benda tu sebenarnya adalah tempat training Panglima Parapi dengan Mas Mawaiz. Again, abang dah cakap tempat tu memang ada kena-mengena dengan dua orang tu sebab kita nampak helmet Mas Mawaiz dekat situ. And I was right. And then bila Yanari dengar tempat training, Yanari tak tahu. So basically selepas kejatuhan retakan kalahkan dua orang tu, mereka tak sempat beritahu pada Yanari dengan gardu yang tempat tu wujud. So tempat tu memang rahsia lah. Okay, itu bukan tempat yang semua orang tahu, tu tempat rahsia. So itu basically kita dapat confirmation dekat sini. Kita masih tak tahu batu bersurat tu, kita masih tak tahu lagi. So mungkin pada isu 22 nanti kita boleh bincang, sebab nanti abang cerita pasal esok lah, pasal isu 22. Tapi buat masa ni itu je lah. Lepas tu kita nampak Bobo Boy sopan lawan dengan dua robot besar ni. Robot besar ni memang kuat lah, Bobo Boy tak boleh nak kalahkan. Dan kemudian bila Bobo Boy dah kena serang macam combo oleh dua robot tu, Panglima Parapi dengan Mas Mawaiz punya robot, Feng datang bantu Bobo Boy. Okay, Feng basically selamatkan Bobo Boy dengan ayat dia kata, tapi engkau bukan keseorangan Bobo Boy. Sebab Bobo Boy cakap, Bobo Boy macam tukar fikir tau, aku nak kalahkan dua orang, aku nak tolong kawan-kawan aku, tapi aku tak boleh tolong, aku tak boleh kalahkan diorang semua seorang-seorang, aku tak boleh buat. Bobo Boy cakap macam tu. Betul Feng macam, tapi kau tak keseorangan Bobo Boy. Lepas tu Feng selamatkan Bobo Boy dengan dia punya shield. Lepas tu dia bagi tahu lah, tengok ni pakaian yang aku pakai ni, dia kalis api dengan ice. So sebab tu Feng boleh lawan dengan dua robot ni. And then like bila Bobo Boy nampak benda tu, Bobo tu macam bagi kepercayaan pada Feng untuk selamatkan kawan-kawan dia, sebab Bobo Boy nak keluarkan kuasa penuh.
That is very very cool. Hai, abang tengah edit. Abang just nak tambah sikit. Sebenarnya video ni benda ni abang nak cakap dekat video teori, but I guess cakap dekat sini so orang lebih faham. Ni basically macam teori lah. Okay, ni satu-satunya teori untuk video ni, I guess. Teori yang bahagian tadi, bila Fang selamatkan Bobo Boy tu, abang rasa akan tiba satu saat dalam arc yang akan datang ni di mana Bobo Boy akan selamatkan Fang juga. Okay, abang ada teori abang berkenaan apa yang akan berlaku. Abang akan bicara dalam video esok. Tapi buat masa ni abang nak cakap yang abang rasa babak ni penting. So babak ni akan ada dia punya mirror version, maksudnya bahagian yang lain di mana Fang akan terima satu, like, Fang akan rasa susah dalam isu-isu akan datang, dan Bobo Boy akan macam ingatkan Fang yang yes, Fang, awak juga tidak keseorangan kami di sini, you know. So I think that's gonna happen sebab abang rasa macam isu-isu lepas ni akan fokus pada Fang for some reason. Yes, kita dapat banyak fokus pada Fang dalam keseluruhan musim. So maybe this is like cerita pasal Fang dan juga pasal Bobo Boy, pasal Kaizo in the next few chapters, in the next few issue. Itu teori saja, kita akan bincang lebih dalam video esok. Alright, sambung ke Sifudin yang baju merah. Kuasa penuh Bobo Boy. Benda pertama sekali, Bobo Boy adalah pusaran solar Taufan. Ini satu lagi teori abang basically. Bila orang tanya abang apa kuasa Bobo Boy sopan, abang cakap korang bayangkan puting beliung tapi cahaya. Alright, abang cakap benda tu, and this is basically it. Pusaran solar Taufan. This is basically it. Like, I've been saying this since the first time. Daripada first time kita tahu pasal solar, pasal Taufan ni, pasal Taufan, pasal sopan ni. Okay, bila orang tanya abang tu jawab benda tu. Puting beliung yang cahaya. And right. Dan beberapa hari sebelum isu ni keluar, abang dapat soalan sama dari Nasatpedia di live stream. Abang jawab benda yang sama. Yeah. I guess this is video where I brag lah for like so long. Lepas tu Bobo Boy sopan terus mengeluarkan banyak lagi serangan-serangan, macam-macam jenis serangan, memang cool gila. Sampailah ke semua robot-robot jahat, termasuklah dua robot besar tu lah, Panglima Perapi dengan Mas Mawais pun hancur. Okay, Bobo Boy punya serangan ni terlalu kuat sampai dia menghasilkan aurora di udara. So basically serangan Bobo Boy ni dia macam serangan cahaya kan. Dia sama macam, efek dia sama macam bila matahari ada solar burst, ada solar storm. Okay, bila matahari ada solar storm tu dia punya fault, dia punya energy tu dia akan travel ke bumi. Lepas tu bila sebab bumi ada elektromagnet dekat sekeliling bumi, bila benda tu kena elektromagnet tu, benda tu deflected, but kita nampak melalui aurora lah. Okay, so Bobo Boy punya kuasa ni terlalu kuat sampai aurora terform aurora dekat planet Baraju. So there you go, that's the intensity of Bobo Boy punya kuasa. Siapa yang pasal power scaling, cakap Bobo Boy kuasa dia macam mana. Namun selepas semua serangan-serangan epic Bobo Boy, Pak Pato tetap dapat lari. Dan yes, Pak Pato adalah villain yang tidak dikalahkan oleh Bobo Boy buat pertama kalinya dalam musim 2 ni. Okay, setiap musuh yang Bobo Boy lawan dalam musim 2 semua kalah. Okay, Adudu kalah tapi dia datang balik kan. Dan untuk Pak Pato dia tak kalah tapi dia berjaya larikan diri, dan dia dapat bawa logam kemilau dalam kapal dia. Walaupun tak terlalu banyak, dia dapat bawa. Dekat muka surat 47, okay, Panglima Yanari ada cakap benda yang menarik berkenaan Bobo Boy. Dia kata semangat Panglima Perapi dan Mas Mawais mengalir dalam Bobo Boy. Selama ni kita ada bincang pasal satu teori yang Bobo Boy, bila Bobo Boy dapat kuasa elemental tu, dia bukan dapat kuasa sahaja tapi dia juga dapat like dia punya pengguna asal tu punya macam willpower atau something dari pengguna asal tu. Okay, sebab itulah siapa ni namanya Tok Kasa lupa cara untuk dapatkan tahap 3, dan even abang tak rasa Aku Puteri pun boleh bagi tahu cara yang sebenar. Okay, sebab Bobo Boy dapat kuasa tahap 3 macam sebab dia dapat beliung pun sebab dia sedut tornado tu kan, yang dekat sekeliling istana Kupuri tu kan ada vortex kan. Lepas tu Bobo Boy sedut benda tu dan Bobo Boy dapat jadi kuasa tahap 3. Itu bukan apa yang
Kuputri tak cakap apa-apa pun. Okay, Kuputri macam tak boleh nak ajar sebab mungkin Kuputri punya pengetahuan sebenarnya tentang Elemental tu dah jadi sikit sebab dia dah terbawa ke Bobo Boy. Bobo Boy dah tahu. Sebab tu Bobo Boy dapat gunakan kuasa tu dengan mudah sebab dia dapat tahulah. Okay, dia dapat tahu macam mana sebab datang daripada orang yang dia dapat tu. Okay, so sebab itulah dia cakap benda ni mengalir apa. Maksudnya abang rasa memang yes, Bobo Boy dah boleh jadi kuasa tahap 3 sekarang. Cuma Bobo Boy kena gunakan bahagian yang dia sedut tu. Okay, kebijaksanaan apa, teknik-teknik tu mungkin dia dapat daripada sedutan tu. Dia bukan just sedut kuasa je. I don't know man. Tu teorinya kan. Tapi kita tengok nanti. Mungkin ada penerangan satu hari nanti. Kita pun tak tahu. Lepas tu dekat muka surat 47 ni ada satu lagi yang menarik. Kita nampak Feng, dia memeriksa robot-robot yang dah musnah tu. Tiba-tiba bila dia nampak sesuatu dia macam apa ni? Okay, dan Feng macam nampak terkejut sangat dengan benda yang dia jumpa dekat robot-robot jahat. Dekat robot jahat lah, kita tak tahu berapa banyak. Kita tak tahu robot mana, okay? Robot Panglima Parapi atau Mas Mawais ke ataupun robot biasa. Nampak macam robot biasa, nampak macam robot yang daripada Puak Baraju punya askar, tapi kita tak confirm lagi lah. Dan Feng nampak something yang buatkan dia terkejut. Dan lepas tu macam kita tak tahulah apa benda, okay, yang membuatkan kita, abang lah terutamanya, memang sas dengan apa benda yang akan berlaku pada isu-isu akan datang lah. Sebab mungkin ada kemengena dengan Feng punya arc yang pernah disebutkan oleh Encik Nizam beberapa bulan lepas pada awal tahun. Untuk perbincangan lebih, kita tunggu video esok, okay? Sebab sekarang kita nak pergi ke muka surat terakhir sekali, di mana kita ditunjukkan dengan satu karakter misteri yang kita tak nampak. Kita cuma nampak siluet dia dan dia sedang bercakap dengan Pak Pato. Daripada dialog mereka, barulah kita tahu sebenarnya karakter misteri ni pernah bekerjasama juga dengan Ramos. So dia bekerjasama dengan Ramos, dia bekerjasama dengan Pak Pato. Kita tak tahu kenapa dia bekerjasama, kita tak tahu dia siapa, kita tak tahu dia dari mana, kita tak tahu apa-apa pasal dia, but dia sangat-sangat misterius dan ramai orang sekarang dah tertanya-tanya sangat, dah tak sabar nak tahu tentang siapa dia. Ada yang cakap dia ni perempuan sebab dia punya badan dia macam perempuan, yes, mata dia pun nampak macam perempuan, tapi dia botak. Kita tak nampak rambut ke, kita tak nampak apa ke. So kita tak tahu dia siapa, kita tak boleh nak fikir pun. Memang monster bagi siluet yang sangat-sangat random. Kita tak dapat nak fikir pun. Ada orang cakap ni daripada daripada Kubulus lah, daripada bangsa Kubulus, Atata 3 apa semua. No, okay. Kalau Kubulus, anything yang dengan Adudu punya bangsa, kita nampak kepala dia, kita akan nampak kepala dia kotak, okay. Tapi ni kepala dia bulat dan dia botak. So abang tak rasa dia Kubulus or anything, but we'll see. Okay, kita akan jumpa karakter ni, abang rasa dalam, at least kita akan jumpa dia dalam isu 23 mungkin. 22 ni kita akan tengok siluet lagi maybe. I'm not sure, kita tengok je lah nanti. Isu 22 kita akan bincang lebih pasal kemungkinan kemunculan karakter ni sebagainya dalam video esok. Satu lagi yang planet tu, kita ada nampak satu planet, okay? Planet tu macam planet yang macam planet yang kita tak pernah jumpa lah. Ada kemungkinan planet tu planet Guralatan, okay? Sebab kita punya sneak peek, okay? Sneak peek ni sebut pasal planet Guralatan kan. So abang rasa mungkin planet tu planet Guralatan sebab abang nampak sedikit warna merah-merah, okay, dekat planet tu. So maybe merah-merah tu menunjukkan Guralatan. I'm not sure, but it's just satu teori yang abang boleh sampaikan sekarang lah. Tapi tak apa, kita akan bincang benda ni nanti lagi, okay. Alright, sampai situ saja kita punya perbincangan apa yang berlaku dalam keseluruhan isu ni. Dan yes, ini adalah isu terakhir untuk arc di planet Baraju. So selepas ini kita akan beransur ke arc yang baru, dan Cik Anas dah confirmkan yang arc baru selepas ini adalah arc terakhir. Okay, kita dah sampai beberapa isu terakhir dalam Bobo Boy Galaxy musim 2, musim 2 lah. Okay, bermula dengan isu 22 ni sampai tak tahu isu berapa, itu adalah arc yang terakhir. Dah tak ada lagi dekat Baraju. Well, mungkin ada dekat Baraju sebab kalau ikut daripada sneak peek, diorang macam masih di Baraju lagi. Tapi kita akan bincang pasal sneak peek esok. Abang suka dengan Baraju ni. Pada abang, Baraju ni dia punya penghabisan dia sangat best sebab penghabisan dia, walaupun kita dapat resolution untuk Baraju, Baraju akan jadi planet yang
planet yang macam dulu balik, okay, dah tak berperang lagi, tapi dia punya penghabisan still open ended, di mana musuh dia tak kalah, dan kemudian kita diperkenalkan balik, kita berkenal dengan musuh yang lebih kuat, yang lebih besar, karakter misteri tu. Dan yes, karakter misteri tu dia tak bekerja seorang, sebab dia kata dah tiba masa untuk kami munculkan diri. So dia bukan seorang, so dia like the whole organization maybe. So kita kena tengok lagi lah pasal tu. Abang sukalah dengan art ni pada abang. Memang abang berpuas hati lah bila abang dah baca daripada isu 18 sampai isu 21 ni. Memang pada abang memang best, memang memuaskan hati abang lah. Ada benda yang tertinggal lah, ada benda yang Monster masih tak bagi tahu kita. Contohnya apa yang tertulis dekat atas batu bersurat, macam abang cakap tadi. Abang haraplah isu 22 tu kita dapat sikit, okay, penerangan sikit daripada Tok Taroka ke apa ke. I hope so, I really do hope so. And ada mungkin ada beberapa perkara yang abang terlupa, tapi like benda-benda, ada beberapa perkara yang abang rasa macam dia macam terbiar je. Abang harap kita dapat sedikit explanation pada isu 22 nanti. Yes, arc ni overall sangat-sangat enjoyable. I really like it. The issue is very good. Lawan boy sopan sangat-sangat best. And like I think benda yang buat dia jadi lebih best untuk abang adalah teori abang yang betul tu. Bila abang dapat teori betul banyak macam ni, dibuatkan abang rasa lebih seronok lah. Okay. And I'm very happy lah. I'm very happy that teori itu betul. So kalau korang macam masih tak percaya dengan kemampuan abang tulis teori, masanya dah tiba untuk korang subscribe. Inilah dia, okay? Abang dia dah buktikan yang abang dia boleh tulis teori yang hampir tepat 100%. Anyways, abang akan tamatkan video dekat sini. Terima kasih sangat kerana menonton. Terima kasih kepada semua members. Terima kasih sebab korang support abang. Abang punya channel sekarang jujurnya dia tengah merundum. Number of subscriber baru sikit, number views sikit, like everything is sikit-sikit. But I will make it, like it will come back, you know. Abang dapat, hati abang cakap yang abang akan dapat balik macam hari tu, insyaAllah. Okay, ni semua rezeki semua datang dari Allah kan. Abang akan terus berusaha dan berdoa, insyaAllah. Terima kasih lah kepada yang menghabiskan masa tonton abang. Korang semua memang terbaik. Kita jumpa di video akan datang. Video esok lah. Video apa ni, teori tau. Video teori. Jangan risau, abang dah tulis dah. Tulis. So yeah, kita jumpa esok. InsyaAllah, bye bye. Assalamualaikum. Kenapa lain hari ni dia punya outro?